الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Hadirin mukminin mukminat, tuan-tuan dan puan-puan, muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah pada malam ini kita dapat duduk sekali lagi menyambung balik tajuk kita di masjid ini berhubung dengan perkara-perkara yang dilarang untuk kita melakukannya. Sama ada larangan itu berbentuk haram ataupun larangan itu berbentuk makruh. Sebab bila kita kata sesuatu yang dilarang, kita boleh faham dengan maksud larangan yang membawa kepada hukum haram. Tetapi kadang-kadang ada juga larangan yang tidak sampai kepada tahap haram. Ia hanya sampai kepada makruh. Itu sebahagian menyebut makruh, kalau disebut makruh tahrim artinya haram. Kalau disebut makruh tanzih, seperti yang kita fahamlah makruh, sesuatu yang dibenci untuk kita melakukannya, tetapi kalau kita lakukan tidaklah kita diazab, tidak berdosa. Tapi kalau kita meninggalkan yang makruh itu, kita diberikan pahala. Dia berbeza dengan apa yang dilarang tetapi haram. Larangan yang membawa kepada hukum haram, sesuatu yang jika kita langgar, kita melakukan perbuatan tersebut, kita akan diazab dan kita akan dikira sebagai orang yang melakukan dosa. Itu maksud kepada larangan yang membawa hukum haram. Larangan yang akan kita bincang pada malam ini yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, hadis riwayat Imam Muslim daripada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'il hasah wa an bai'il gharar. Hadis rawahu Muslim. Apa maksud hadis ni? Hadis ni ada dua larangan yang disebut oleh Nabi, yang mana Nabi larang. Abu Hurairah kata Nabi larang, Nabi tak benarkan benda itu, dan larangan ini membawa kepada haram lah. Perbuatan ni ya, dilarang. Yang pertama, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai', yakni jual beli hasah, batu. Jual beli batu. Apa maksud jual beli batu ni? Kita ada barang, baju ke,
seluang ke, kepiah ke, tak kira lah apa pun, kita diberikan batu, jadi kita baling. Batu tu jatuh tang baju mana, pakai baju tu lah. Itu bai' hasah. Macam apa? 7 batu. Tikam, macam tikam batu. Kalau kita pergi kedai, kita nak beli baju, kita tengok kan, angkat pegang kain, kain ni hangat ke, cotton ke, tengok elok ke, kualiti dia apa semua kita tengok, kita pegang, kita check. Tapi yang ni tak. Yang ni dia tengok 7. Ikut nasib lah. Kalau kena yang elok, dapat yang tu. Kalau batu tu pergi jatuh yang tak elok, terkoyak, pakai yang tu lah. Nabi larang. An bai' al-hasah. Yakni jual beli apa? Baling batu. Dalam sebahagian riwayat Nabi larang apa? Mulamasah. Ni. Raba. Pegang mana-mana. Baju banyak lah. Seluk. Ambil. Yang mana kita pegang, pakai jadi. Yang mana yang kita pegang, yang kita sentuh, pakai jadi. Ataupun kawan tu pegang kan, pegang banyak, dia lambung. Yang mana yang kita sambak, pakai jadi. Tak tengok saiz, tak tengok kain apa, kira tangkap. Sedia ni saya nak baling jubah ni. Saya pun balin. Tuan-tuan pun sambak. Dapat. Pakai hak tu lah, jadi. Dia sama lah, konsep dia sama. 7 batu ke, apa ke. Satu lagi, Nabi larang wa'an bai' al-gharar. Ada 2 larangan yang kita nak bincang malam ni. Satu dia, larangan kita beli, jual mengikut kaedah lambung ke, pegang ke. Artinya orang yang nak beli itu tidak ada ruang untuk dia memilih. Tak boleh. Dalam Islam, orang yang nak beli itu ada hak khiyar. Dia boleh pilih, dia kena pilih, kena bagi dia pilih. Mana boleh main paksa macam tu? Jual beli itu dilarang. Dosa, haram, salah, tak sah. Nabi tak bagi. Naha. Bini tanya, abang beli mana? Abang jubah besar sangat ni. Aku pergi bazar malam. Tokek tu kata, siapa yang ambil, pegang hak tu, pakai hak tu jadi hak dia. Aku pergi pegang-pegang, tengok besar. Nak buat macam mana? Dah terpegang lah. Tak boleh. Tak boleh. Okey? Itu yang pertama. Yang kedua, wa'anil bai' al-gharar. Kita tak boleh, sama ada kita penjual atau kita pembeli, salah satu al-bai' ataupun al-mushtari, yang jual ataupun yang beli, kita tak boleh terlibat dalam urusan jual beli yang disebut dengan gharar. Gharar ni apa? Gharar artinya ketidakpastian. Tuan-tuan mungkin pernah dengar perkataan gharar ni. Benda yang tak pasti, benda yang tak diketahui, benda yang kita jahil tentang produk itu, maka tak boleh. Seseorang yang dia nak beli, dia mesti mengetahui sifat benda yang dia nak beli tu.
Sebab itu kata para ulama, kita tak boleh beli burung di udara. Kita pergi kat kedai, beli 2 ekor burung. Tidak tu. Kalau duk terbang. Gharar. Burung di atas udara tu macam mana kita nak beli? Dan dia nak bagi macam mana kat kita? Nak tangkap dulu ke mana benda? Kalau kita pergi kedai, dia tunjuk yang dalam sangkak tu, okey lah. Pasal benda tu dah jelas. Ini yang dia kata bai' gharar ni. Tuan-tuan tak boleh generalize. Tak boleh umum. Pergi kedai. Dia kata nak ikan mana? Dia kata ikan dalam. Ini contoh-contoh yang fuqaha, ahli fiqh bagilah. Dia kata kita tengok ikan dalam kolam. Yang mana satu? Yang besar ke, yang kecil ke? Jenis apa? Kerapu ke? Jenahak ke? Sebab ada perbezaan dari sudut saiz, dari sudut harga, dari sudut berat. Semua itu ada perbezaan. Pasal itu kita tak boleh ambil yang mana-mana. Kita kena jelas yang mana. Kita kena tahu ikan apa, jenis macam mana yang kita nak. Pasal itu bila kita pergi beli barang, kita tak boleh kata mana-mana satu. Kita kena habaq, saya nak ambil yang jenis ni, berat yang macam ni, spek dia macam ni. Dia kena jelas sifat itu. Dia tak boleh benda yang berbentuk umum, tak pasti. Gharar ni benda yang disebut oleh para ulama. Kalau kita tengok, dia kata apa? Sesuatu yang ada unsur-unsur ketidakpastian, unsur-unsur kejahilan, unsur-unsur keraguan, yang mana akibat daripada jual beli itu akan mengakibatkan perselisihan dan juga perbalahan. Kan? Kita pergi kedai beli kereta, kita bayar duit, tahu dia bagi kat kita second hand, kita nak beli hak baru. Pasal kita tak jelas. Kedai dia tu kedai kereta baru pun ada, kedai kereta lama pun ada. Kita ambil yang mana-mana satu boleh no? Tak boleh. Kita kena spesifik. Bila kita kata mana-mana satu, dia ada unsur ketidakpastian. Dan nanti dia tidak akan sama dengan harga yang kita bayar. Kita bayar mahal, dia bagi kereta buruk. Itu semua akan menimbulkan apa? Ketidakpuashatian. Lepas itu bila kita order barang, kita kena make sure barang apa yang kita order jelas. Sebab itu salah satu daripada larangan dalam jual beli apa dia? Nabi tak bagi kita jual apa? Apa dia tuan-tuan? Salah satu benda yang dia termasuk di dalam gharar, jual beli benda yang tidak ada di sisi kita. Bai' ma'dum, barang yang kita tak miliki. Bila barang tu kita tak miliki, barang tu kita tak ada, macam mana kita boleh jamin kata kita boleh deliver pergi kat dia? Bila kita nak jual satu barang, make sure barang itu memang ada. Barang tu kita boleh bagi dekat dia. Jangan duk main kuat atas angin ni. Kan? Gharar ni bukan dalam barang ya, dalam transaksi, dalam akad. Tuan-tuan biasa pi kedai elektrik tak? Kedai elektrik biasa pi. Kita beli TV. Kita beli TV. Ada apa dengan TV tu? Waranti. Betul tak? Berapa lama?
Setahun. Setahun ke 6 bulan ke tengok TV ya. Yang ni okey. Yang ni okey. Pasal waranti tu datang bersama dengan apa? Waranti tu datang bersama dengan apa? TV. Waranti itu datang bersama dengan TV. Tuan-tuan beli TV, token tu kata, okey, ini ada waranti setahun. Yang tu patuh syariat. Yang tu boleh. Pasal dia datang dengan TV. Yang tak boleh macam mana? Tuan-tuan beli TV yang tak ada waranti. Dia kata ada TV murah, second hand ke third hand ke, tapi tak ada waranti. Kita kata kalau rosak macam mana? Kita ada jual waranti asing. Kita ada jual waranti asing. Boleh pilih setahun ke 2 tahun ke. Yang ni tak boleh. Gharar. Yang ni tak boleh. Yang waranti yang sah, yang boleh, yang halal tu yang mana? Yang dia mari dengan barang. Tapi kalau dia jual waranti tu secara berasingan, barang tu tak ada waranti, dia jual lain, waranti tu jualan lain, dia jual offer kat kita, yang tu kita tak boleh ambil. Kadang-kadang kita bukannya dia. Sebab itu tuan-tuan, sebelum kita berurus niaga, sebelum kita meniaga apa-apa, kita kena tafaqquh, kita kena pergi mengaji bab muamalat. Boleh tak kita nak jual barang yang tak ada? Boleh tak kita nak jual barang yang tak pasti lagi ni? Boleh tak kita ambil deposit dulu? Semua ni ada di dalam perbahasan soal muamalat. Deposit ni kalau ikut di sisi mazhab al-Imam Syafi'i, siapa-siapa yang pergi beli barang, dia barang tak ada, kita pergi beli. Sekali tuan-tuan kata, macam mana saya pergi tempah baju? Baju bukan ada. Tadi ustaz kata tak boleh jual barang tak ada. Macam mana baju kita nak tempah, dia baru nak pergi beli kain apa semua. Tempahan ni kalau kita belajar dalam muamalat, dia panggil bai' apa? Jual beli tempahan ni. Booking ni. Kita bayar duit, kita booking ni. Jual beli bai'us salam atau bai'us salaf. Boleh tak? Di kalangan ulama mereka kata perkara ni walaupun pada asalnya tak boleh lah. Kerana apa? Tak boleh pasal apa? Pasal barang tak ada. Asal Nabi suruh jual barang yang asal bila kita nak jual, barang tu kena ada. Sebab apa barang kena ada? Nak mengelakkan gharar, nak mengelakkan penipuan, nak mengelakkan unsur kezaliman. Barang tu ada baru boleh beli. Rumah dah siap baru boleh beli. Kalau tidak, ini yang duk jadi. Berpuluh tahun duk bayar. Sampai bank kata nak habis bayar ni. Dialah memang loan nak habis bayar. Rumah pintu pun tak naik lagi. Betul tak tuan? Ada tak berlaku unsur penipuan di situ? Tuan-tuan duk bayar bulan-bulan, rumah tak jalan, terbengkalai. Kita bayar, rumah tak siap. Kita bayar, tak tahu kena bohong di KLA. Kita bayar, baju tak siap.
asalnya di sisi syarak kita tak boleh beli barang yang tak ada. Cuma di sisi fuqaha, apabila mereka bincang balik, mereka buat perbahasan, bai'us salam ni dibenarkan kerana satu kemaslahatan, kerana manusia terpaksa kepada benda tu, kerana manusia tak boleh lari, dia sudah menjadi suatu uruf, dia dah jadi satu benda yang diterima pakai. Sebab itu orang yang nak jual beli salam, nak jual beli tempahan, nak pergi duk bayar dulu barang tak ada, dia kena make sure apa? Barang apa yang dia nak beli. Contoh ambil baju kain apa, kualiti macam mana, saiz apa, dia kena detail tu, kena ada surat tu, tarikh serah barang, bila, semua itu kena bagi jelas. Kalau pi bayar duit, kain tak tahu duk tang mana, saiz pun tak tahu mana hala, dia jatuh gharar. Pasal apa? Abang pi beli baju apa? Aku pi tempah kedai tu, kain apa? Aku pun tak tahu. Ukok dak badan, dak pun. Bila dia nak bagi, bila nak siap, dia tak kata apa pun. Semua tak ketahuan. Pasal apa yang abang pi bayar? Janda yang jahit. Oh, pasal tu. Pasal tu dia percaya. Baju tak tahu duk tang mana, benang pun tak tahu duk tang mana, kalau apa pun tak ketahuan, ukok pun tak, bila nak dapat baju pun tak tahu, tak ada tarikh. Maka benda yang macam ni tidak memenuhi syarat bai'us salam. Sebab gharar, tak ada kepastian, benda boleh jadi penipuan. Dapat anda? Dapat. Tapi hari ni kita tengok apabila masuk di dalam urusan melibatkan duit ringgit, orang tak peduli halal haram. Orang tanya tak? Sebab itu tuan-tuan tengok, sehari dua ni heboh soal apa? Dan kebetulan hadis kita baca ni berkait dengan tajuk yang sibuk. Trend apa? Trend sebahagian penjual buat jualan cedok. Tahu cedok? Tuan-tuan tahu tak cedok? Cedok banyak mat. Tuan-tuan bayar RM30. Tuan-tuan bayar RM30. Bayar RM30. Saya bayar RM30, Tok Bilal bayar RM30, Tok Imam bayar, semua bayar RM30. Tapi barang yang kita dapat barang apa? Banyak mana? Apa dia barang yang kita dapat? Berapa kuantiti barang kita dapat? Spek apa? Standard apa? Jenis apa? Yang tu tak tahu. Bila nak tahu? Lepas kawan ni sauk. Okey, dia sauk kat siapa lu? Tok Imam lah dulu. Okey, sauk yang pertama, cedok yang pertama, Tok Imam gering, dia pun cedok. Sauk. Dapat 3 kotak. Tok Imam bayar RM30, boleh 3 kotak. 3 kotak apa Tok Imam? Bedak nyonya, bedak sejuk, apa tak tahu. Pasal dia tak tahu, dia ikut cedok. Tok Imam nak pakai bedak sejuk tahu mana? Bini Tok Imam tak pakai. Kita tanya Tok Imam mau ke bedak sejuk? Tak mau. Lepas tu saya duk ingat nak boleh minyak wangi, tapi toh dia pergi cedok tak boleh. Nampak? Tak ketahuan. Tak ketahuan. Tok Imam masuk bayar RM30 nak apa? Saya nak minyak wangi, nak pakai pergi masjid. Lepas tu ni boleh bedak? Tak tahu dia cedok bedak. Cedok bedak lah. Mana boleh? Lepas tu dia cedok kat saya, tak lekat langsung. Lagi naik. Bedak sejuk pun tak ada, bedak apa pun tak ada.
Kan? Boleh tuan? Apa hukum cedok-cedok ni? Tanya tuan-tuan sikit, ahli majlis fatwa semua. Kita dah baca tadi, naha Rasulullah an bai'il hasa wa an bai'il gharar. Nabi tak bagi jenis tuju-tuju ni. Pasal apa Nabi tak bagi tuju-tuju batu ni? Pasal dia ada unsur ketidakpastian. Sat lagi tuju kena hak yang kita tak mau, pakai jadi. Mana boleh? Kena pilih, kena tengok padan ke tak padan, ada kecacatan tak, ada aib tak, sesuai tak dengan kita nak, bayak kita tu padan tak dengan harga tu, semua benda tu kita setuju ataupun tidak, baru boleh jual beli. Mana boleh pakai sambak terus jadi. Mari mangkuk mana tak tahu, buat video TikTok. Ini yang Nabi sebut dalam hadis tuan-tuan. Ni yang komen kata boleh ni, dia pakai jubah. Oh, lebih kurang macam saya lah, jubah hitam tak? Silap dia pakai jubah hitam ni. Dia pakai jubah hitam. Dia buat demonstrasi cedok-cedok tu. Lepas tu dia kata apa? Dia kata boleh. Pasal apa boleh? Pasal apa boleh? Pasal orang yang masuk redha, orang yang jual pun redha. Depa redha lah, boleh banyak mana, boleh apa, depa redha. Ni nak habaq bagi, kalau hang tak bercakap, siapa pun tak tahu kalau tak reti. Tapi bila bercakap nampak tak reti. Rukun jual beli bukan setakat redha. Rukun jual beli bukan setakat redha. Rukun jual beli antara rukun jual beli barang tu kena clear. Orang yang jual, orang yang beli saling redha meredai. Barang yang nak jual tu pun yang jual dia cerita, yang beli dia tahu. Itu baru cukup. Ni yang Nabi kata ruwaibidah. Ruwaibidah. Apa dia tu ruwaibidah? Manusia yang tidak ada ilmu tapi nak bercakap. Rajulun tafah yatakallam anil ammah. So jangan komen pasal ni hukum, serah kepada yang ahli. Dia kata redha. Tuan-tuan, kalau pakai redha, saya nak tanya, kalau kata redha semua jadi halal, yang pi beli nombor ekor tu, dia redha tak kalau dia tak kena hangus? Dia redha tak? Masalah tanya tuan-tuan, tuan-tuan tak mengekor. Pasal dia kata alasan dia sangat simplis. Bawa keluar hukum simplistik macam tu mana boleh. Jangan duk bercakap masalah TikTok ni problem. Problem tuan-tuan, problem. Tak boleh. Dia kata halal pasal redha. Saya nak tanya tuan-tuan, orang yang pergi beli nombor ekor, dia redha tak kalau dia tak kena duit hangus? Dia redha tak? Dia redha tak? Dia redha. Macam mana kita tahu kata dia redha? Esok keluar keputusan tak kena, dia pergi serang tak token tu? Dia pergi serang ke dia pergi beli lagi? Dia pergi serang ke dia pergi beli lagi? Dia pergi beli lagi. Artinya yang hangus, yang burn 3-40 ringgit tu dia kira apa? Bukan rezeki, nak buat macam mana? Tak boleh. Walaupun orang yang tikam nombor tu redha, orang yang tikam nombor tu setuju, kalau kena dapat kat dia, kalau tak kena dapat kat token, walaupun mereka setuju, tapi benda tu judi. Redha tak boleh menghalalkan yang haram. Benda asah macam ni pun tak ketahuan punca, nak bercakap juga. Hadirin mukminin, mana boleh kita main cedok macam tu? Kena bagi clear. Yang jual-jual kadang-kadang mereka tak tanya dah hukum. Yang jual-jual ni pula orang Islam.
Yang buat promosi ni orang Islam. Kadang-kadang sedih kita pergi tempat-tempat orang Islam. Di funfair. Hak yang tempat orang Islam punya, dia letak mesin tu. Mesin yang tuan-tuan tahu tak? Mesin judi tu. Bubuh RM2. Lepas tu kita boleh main tu. Kita boleh tangkap bear ke apa ke. Kan? Pi pasar raya ke apa, funfair ke apa. Tok Wan pula duk support kat atas. Bawah sikit. Tok Wan buang kepiah dulu nak main pun. Tok Wan pi duk ajak cucu main judi. Di sekolah-sekolah sebahagian dulu saya tak tahulah. Yang tu judi lah tuan-tuan, pasal bila tuan-tuan bubuh RM2 token, lepas tu tuan-tuan tangkap terlepas. 3 kali tangkap, burn. Tak boleh tangkap dah. RM2 tadi hangui. Judi tu. Dulu depa main apa? Hari kantin. Nanti adalah bubuh kacang hijau, toyol tu. Kacang hijau tu buh dalam balang, teka kacang. Peraduan teka kacang. Kalau teka saja tak gaduh banyak tak apa. Tok Imam lalu. Tok Imam nak teka tak? Okey, Tok Imam pun teka. 300 tak kena. Tok Imam pun tak rugi apa. Okey, mai Tok Bilal pula. Tok Bilal teka, tak kena juga, tak rugi apa. Tapi yang jadi judi bila dia letak syarat. Tok Imam pergi dengan Tok Bilal, Tok Imam tanya Tok Bilal nak teka tak? Teka pergi mana tahu kena. Tok Imam pun nak teka lah. Hak yang penganjur kata, nanti dulu. Sebelum teka, buh RM1 dalam balang. Kalau tak buh, tak boleh teka. Okey, Tok Imam pun ambil RM1, buh. Tling, jatuh. Boleh teka? Boleh. Tok Bilal kata, nanti dulu Tok Imam. Tanya balik. Kalau teka tak kena, RM1 tu jadi apa? RM1 tu burn lah, kami nak beli kacang lain pula. Tok Bilal kita ambil balik Tok Imam. Judi. Tok Imam pula kata, RM1 kira apa Pasal ada yang dalam komen tu kata RM5 ya, RM6 ya, judi apa Yang gentin dia pun tak mau kalut sangat. Yang RM1 2 dia pun nak kalut sangat. Oi tuan-tuan, dia bukan kira lagu tu. Dia arak ni minum 1 jug pun haram, jerit sikit pun. Kau jerit sikit boleh? Allah, dia jerit sikit ya, yang duk hingap sangat, bukan dia langgah sejak. Tak boleh. Haram tetap haram. RM1 pun judi, 10 sen pun judi, 100,000 pun judi. Pasal dia pertaruhan, mengambil untung di atas kerugian orang lain. Dia kata bila kita tak buat lagu tu, tak ceria, tak meriah pula. Banyak benda lagi kita nak meriah daripada dengan judi ni. Hadirin mukminin, sama macam kita bertaruh lawan bola, bertaruh lumba kuda, samalah yang Piramli duk buat tu. Apa dah? Tak tengok? Bujang senang, tu ekor lah tu. Kalau kata angkat kena bujang senang, tuan-tuan 2 kali senang. Tikam tu, loteri. Mereka kata fatwa dulu loteri kebajikan tak apa. Pasal apa? Untuk buat charity. Judi ni kita buh nama apa pun. Contoh masjid buat judi untuk beli kapet, tak boleh. Haram tetap haram. Baik, kita sambung balik. Jadi sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW tak benarkan kita jual beli gharar ni. Apatah lagi ada hadis Nabi SAW yang mana kata Nabi dalam hadis Bukhari, yang ni ingatan untuk kita, kata Nabi SAW, ya'ti 'alan nas
zamanun la yubali al-mar'u ma akhadha minhu am minal halal am minal haram. Hadis Bukhari. Yang ni yang kita takut. Nabi kata ya'ti 'alan nas, akan datang kepada manusia zamanun, satu zaman. Barangkali zaman itu zaman kita sekarang. Zaman yang macam mana? Nabi kata ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia satu zaman di mana orang sudah tak peduli, la yubali, dia tak peduli dah. Zaman tu orang tak kira dah halal ke, haram ke, riba ke, rasuah ke, apa ke. Yang penting dia buat, dia boleh untung. Kalau dia tak buat, orang lain buat. Tu falsafah. Falsafah apa? Falsafah dia rezeki jangan ditolak. Dia kata kalau kita nak buat benda ni, kita kena buat benda haram sikit. Dia kata tak apalah. Lepas kita dapat, kita pergi beli pisang. Pisang apa? Kita pergi beli pisang mah, kita pergi tak masjid hari Jumaat. Habis. Orang tak heran. Pasal tu kita tengok orang tak peduli. Masa Nabi dah sebut dah, akan mari satu zaman manusia tak ambil kira. Yang pentingnya benda tu memberikan keuntungan. Walaupun terang-terang benda tu salah, terang-terang benda tu haram, bukan jenis yang teknikal ni, memang jelas, clear. Nabi kata la yubali am minal halal am minal haram. Dan tak tanya dah. Pasal tu orang kita dia tak tanya dah. Yang cedok-cedok tu, berapa ramai orang yang tanya apa? Yang tanya bab cedok-cedok tu. Siapa dia yang sebelum masuk cedok-cedok tu dia tanya dulu, rojok mufti ke siapa? Tak. Tiba tu. Dan saya maaf cakap lah, sampai sekarang pun orang kita masih lagi duk was-was. Forex trading. Forex ni saya tak tahulah, tapi boleh dikatakan keseluruhan ilmuwan-ilmuwan yang pakar dalam muamalat, majlis-majlis fatwa dunia, bukan Malaysia saja, dunia, majma' fiqh Islami dunia ni, semua tak ada yang kata forex trading ni halal. Main forex ni, saya nak cerita pun tak tahu. Main forex ni, tuan-tuan tahu kan forex ni? Tapi orang main tak? Orang main forex, memang clear, jelas dia punya haramnya. Bukan jenis yang money changer ni, no. Bukan money changer pergi beli duit Saudi pergi tukar duit Malaysia. Tuan-tuan ada duit Saudi pergi tukar duit Malaysia pergi tukar duit Saudi. Bukan yang tu. Bukan tukaran mata wang asing ni. Yang main forex ni. Orang main forex tau, dia duk kona main kot nu, dia duk kona main kot ni. Pasal apa? Pasal menguntungkan. Adalah satu orang ustaz mana tak tahu, dia satu-satunya ustaz yang kata halal. Maka bersorak-sorailah geng-geng forex ni, angkat dia pasal apa? Yang ni dia panggil apa? Dia panggil mengikut nafsu. Yang kena dengan dia kata yang ni. So beware tuan-tuan, beware. Baik, hadis riwayat al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kemudian kita juga kena ingat soal jual beli gharar ataupun jual beli yang tak jelas ni, yang ada unsur-unsur penipuan ni, dia termasuk di dalam apa? Tuan-tuan, bila kita beli yang macam contoh yang cedok-cedok tadi ni, kerugian di pihak siapa? Pembeli. Pasal kita kena terima apa sahaja barang yang dia bagi kat kita, kita kena terima. Kita tak boleh tengok, kita tak boleh cek, kita tak boleh pilih, tak boleh. Saya nak bincang sikit tuan-tuan. Antara benda yang dibincangkan, gharar. Saya tak tahu tuan-tuan ada tak ada. Benda ni dibincangkan. Tuan-tuan biasa dengar tak konsep tukar hadiah?
Konsep tukar hadiah. Dalam Islam, kita bagi hadiah ni memang satu sunnah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi sendiri kempen tahadu tahabu. Kita saling tukar hadiah. Kemudian para ulama bincang pula tentang, saya kalau nak cerita ni jadi panjang lah, tapi saya sebut sepintas lalu. Boleh atau tidak seseorang itu dia beri hadiah dengan dia meniatkan, dia mengharapkan balasan. Boleh tak satu orang dia bagi hadiah, dia niat dia nak dapat balik? Pasal ada orang dia buat konsep tukar hadiah. Tukar hadiah. Okey. Ni saya nak cerita macam mana ulama bincang ni. Okey, tak apalah yang masalah boleh tak kita niat untuk dapat balik balasan. Boleh tak bila kita bagi kita harap dia balas? Ada ulama bincang dan benda ni terbahagi pada dua lah. Okey, tak apa. Saya nak bincangnya apa yang ulama sebut apa? Hadiah yang akan ditukar nanti dia ada unsur gharar. Gharar maksud apa? Tuan-tuan nak beli hadiah, kan? Nanti semua orang kita akan kumpul, kita tak tahu siapa dapat hadiah kita tak tahu kita dapat hadiah siapa. Betul tak? Betul. Tuan-tuan nak beli hadiah, tuan-tuan pun peganglah barang ni. Mahal abang tu. Awak ah. Sekali lagi kalau cik bagi bahawa ni harga 100. Tak tahu cik dapat loyang ke, peneram ke. Rugilah. Nampak? Dia jadi ada unsur gharar situ. Kita tak tahu kita nak boleh apa, betul tak? Agama ni dia nak jaga supaya tuan-tuan cuba bayang. Tuan-tuan main-main okey, yang kerusi nombor 25 tukar hadiah dengan 24. 25 pun bawa hadiah dia TV. 25 pergi cari 24 nak bagi hadiah TV. 24 tak nampak apa. Kita hang bawa merah. Dia dan beli snack tulis Cina merah tahu snack merah tulis Cina. Bagi. Dia ada unsur tak berhenti. Gharar lah, tak tahu. Yang tu untung, yang ni rugi. Maka sebab itu sebahagian ulama kata ada unsur gharar di situ. Pertandingan yang macam ni kita elokkanlah. Kalau kita nak buat, kita ketatkan sikit. Ketatkan macam mana? Tidak boleh kurang daripada 300. Maksudnya nak kena bagi spesifik. Yang kedua, makanan tak boleh. Sekali lagi dia pergi beli mi mamak, dia pergi bungkus, dia pergi kat kita. Dia kena spesifik. Pasal apa? Untuk nak mengelakkan unsur ketidakpastian. So, agama dia jaga betul-betul. Benda-benda yang boleh memberikan kerugian, benda-benda yang boleh menganiaya, benda-benda tak pasti, benda tak sure, benda tak jelas, akan ada unsur apa? Kezaliman. Sedangkan agama tak bagi benda tu. Sebab itu kita kata dulu, bila kita nak jual barang, kita wajib bertanggungjawab untuk cerita barang kita. Kita tak boleh sembunyi. Kita kena cerita. Kereta ni macam mana, keadaan dia macam mana, kita kena jujur. Sebab kita tak nak ada unsur ghish. Ghish tu apa? Ghish apa? Penipuan. Nampak? Baik. Sebab itu di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 29 Allah Azza wa Jal mengingatkan kita orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan makan harta sesama kamu dengan cara yang batil. Salah satu makna cara yang batil ni, jangan makan, jangan ambil harta sesama kamu dengan cara yang batil. Salah satu maksudnya gharar. Melalui jalan gharar.
Iaitu kita jual beli benda yang tak ada, benda yang tak pasti, benda yang tak tentu barang dia. Maka sebab itu hadirin mukminin, kalau kita tengok dalam rukun jual beli, yang ni pun dia pergi sebut syarat jual beli. Apa syarat jual beli? Rukun jual beli. Rukun dengan syarat beza. Ambil wudu, rukun ke syarat? Ambil ayat sembahyang ni, rukun ke syarat? Syarat. Niat, rukun ke syarat? Niat sembahyang, rukun kan? Innamal a'malu binniat. Bila kita nak solat kena ada niat. Menghadap kiblat, rukun ke syarat? Syarat. Sebelum kita sembahyang, kita kena make sure menghadap kiblat. So saya nak bagi tahu apa? Saya nak bagi tahu sebelum kita azan, saya nak bagi tahu sikit, rukun dengan syarat ada beza. Kita tengok last. Pasal apa jual beli gharar tak boleh? Jual beli benda tak pasti tak boleh. Pasal apa? Antara rukun jual beli, pertama ada pembeli, yang kedua ada penjual. Yang ni dua orang yang akad lah. Akad ni mesti ada dua pihak. Kemudian ada ijab dan qabul. Yang tuan-tuan duk kata saya terima, saya beli, saya jual tu, dia panggil ijab qabul kan, akad tu. Tak apa. Kemudian yang keempat, syarat dalam jual beli barang. Barang, nampak? Syarat rukun jual beli dah. Rukun jual beli yang nombor 4, pembeli, penjual, akad, ijab kabul tu, sirah tu. Yang keempat, rukun dia apa? Barang. Okey, last. Barang yang kita nak jual beli itu mesti ada beberapa syarat. Yang pertama, tuan-tuan nak jual, tuan-tuan yang semua nak berniaga ni, yang kaki-kaki nak berniaga ni, bila tuan-tuan nak jual satu barang, nak bagi legalize, patuh syariah, nombor satu, barang tu kena wujud. Barang tu kena ada. Barang kena ada. Yang kedua, barang yang tuan-tuan nak jual tu bukan najis. Jual najis tak boleh. Yang ketiga, walaupun ada di sana perbincangan lah, dia kata macam tu nak jual baja tek macam mana? Baja tek lembu apa semua tu najis. Di sana ada perbincangan panjang lah. Apabila benda tu dulu tak bagi pasal tak ada manfaat, lah bila ada manfaat boleh jual lah. Panjang lah cerita, tapi najis tak boleh jual beli. Yang ketiga, barang yang tuan-tuan nak jual, dia kena wujud, dia kena ada, dia kena bukan najis, dia mesti boleh diserahkan, dia mesti boleh diserahkan. Serahkan dia, mana bila dia beli kita boleh bagi. Pasal itu kita tak boleh jual barang orang. Kita tak boleh pergi ambil barang orang, kita pergi kata nanti aku mai tengok dulu, kita pergi ambil, dia kata hang tolong jual. Dia tak, kalau dia kata hang tolong jual lain. Yang ni dia nak jual kat kita, kita pergi ambil barang tu, dia tak habang apa. Tapi aku tengok 2-3 hari, kita pergi jual. Lepas tu kita pergi bayar dia. Kita bukan jual barang kita, jual barang dan dia tak wakilkan kepada. Sebab itu tuan-tuan, masa tuan-tuan akad bayar bahagian korban tu, salah satu tuan-tuan kena tahu apa dia? Ni. Salah satu gharar dalam jual beli daging tahu apa dia? Daging korban. Okey. Tuan-tuan kena tanya pengurus korban tu, tahun depan tuan-tuan tanya. Tak mau bagi gharar ni. Okey, ustaz kutip 800. Tu imam kutip 800. Saya nak tanya, nak elakkan gharar. Dia kena jawab. Dia kena jawab. Untung berapa? Untung berapa? 800 tu beli daging lembu semua ha? Dah. Tanya dia. Pasal apa yang duk tanya ni tak percaya ke pergi beli negeri dah. Saya tak mau gharar. Saya nak bagi clear. 800 saya bayar setumpuk ni, daripada 800 untung ambil ustaz ambil berapa ratus? Saya ambil 400 je saya tolak nak beli lembu. Clear. Faham tak? Jadi 4 kali 7. 7 kali 4 berapa? 7 kali 4 berapa? 2008. Lembu besar 2008 lah. Faham tak? Ni tuan-tuan bayar 800. Tuan-tuan tak tahu dia ambil berapa untung. Tuan-tuan tak tahu berapa dia beli lembu. Tuan-tuan duk baca 8 kali 7 5,006. Mai tengok lembu tulang. Takkan 5,006 macam ni. Tuan-tuan faham tak? Pasal tu kena
kena tanya, dan yang pengurus tu kena transparent, kena habang. Saya ambil untung banyak ni, nak mengelakkan gharar. Pasal kita tak tahu berapa beli lembu, berapa dia ambil untung, berapa untuk kos pengurusan. Semua tu kena clear. Betul tak tuan-tuan? Kena jaga. Kena jaga. Okey. Yang seterusnya, barang yang kita nak jual tu mesti dimiliki oleh kita dan diketahui oleh pihak yang nak beli. Tak boleh tak pasti. Syarat-syarat barang tu kalau penuh baru lulus. Rincian dia banyak lah. Macam mana ustaz? Kalau barang tu dia macam dia pas dekat saya. Yang tu dalam rincian kuliah-kuliah yang akan datang lah. Tapi tuan-tuan bila nak jual benda ni kena make sure. Kalau tidak, tak cukup syarat untuk barang itu sebagai barang yang layak dijual. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmat kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.